sekadar murid. Ia juga adalah anak tiri Imam Asim. Jadi Imam Asim kawin sama mama Imam Hafs. Jadi bila perkahwinan itu besarlah peluang Imam Hafs ini untuk mempelajari daripada bapa tirinya. Orang ilmuwan ini bukannya sanang untuk didapat ya. Misalnya ini boleh dah Google, internet mobile dulu kan ada dapat kertas supaya dapat. Tapi di zaman ini ada sudah kertas insya-Allah. Di zaman dulu pun ada kertas. Tapi untuk belajar dari kepada guru itu paling utama. Orang-orang dulu belajar mengutamakan gurunya. Guru ini dipilih. Bila dia guru ini akhlaknya baik, dia yang mendatangkan guru itu. Untunglah Imam Hafs dia dapat berguru dengan Imam Asim. Jadi sejak kecil di sini dari David yang mendengar bacaan Imam Asim ini dari David. Kemudian dari bacaan itu dengan tajwid itu diikutkannya, dihafalkannya. Dan dia belajar dari Kini Basar, belajar dari dengan Imam Asim. Kerana itu Hafs menjadi murid yang paling mahir dalam meriwayatkan bacaan gurunya. Pasal dia tinggal sama bapa tirinya kan, dia tinggal dengan Imam Asim. Pasti kan. Hubungannya rapat ini, didikan yang mendalam dan latihan terusan jadikan Hafs sebagai pewaris bacaan Imam Asim yang paling terunggul. Imam Asim bukan seorang muridnya. Imam Asim ada banyak murid, beratus murid. Tetapi yang paling untung adalah Imam Hafs. Ia seorang murid dan ia juga seorang anak. Jadi di sini kita ni alhamdulillah di dalam Rasulullah kita sudah ni guru kita ni. Kita ni sampai kepada Imam Hafs, sampai kepada Imam Asim dan seterusnya kepada sahabat dan seterusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sangka dari baca Quran itu ilmu tentang bacaan datang sendiri ya, tidak. Rupanya bacaan yang indah itu datangnya daripada Nabi Muhammad juga. Iramanya, sebutan huruf-hurufnya dan sebagainya. Okey. Ini masuk Rasulul Fatihah. Ya. Sebelum tadi mentafsir kita ni punya Fatihah, lebih baik kita ini memahami serba sedikit mengenali berkenaan dengan suratul Fatihah. Okay. Surah Fatihah dalam masuk kita ni, mana-mana ia ditempatkan surah yang pertama. Bila dipikirkan wahyu bagi Rasulullah SAW, yang pertama adalah Iqra. Iqra itu surah apa? Surah Fatihah. Al-Alaq. Iqra surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi kenapa ditempatkan di surah Fatihah? Ada sebabnya. Allah Maha mengetahui, Rasulullah yang menurut, para sahabat yang tahu. Tapi bukan sekadar itu. Nama Fatihah itu yang kena di sana di situ ya. Surah pertama Makkiyah. Makkiyah itu artinya surah Fatihah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 7 ayat. Ia bermaksud pembuka. Di sana sudah pengertiannya. Pembuka atau yang mula-mula. Surah ini dinamakan juga Ummul Quran, Ummul Kitab. Ummul ini artinya ibu. Ibu Quran. Jahani adalah ibu Quran dan ibu kitab. Dengan kitab yang diaku Jahah itu. Dan kemudian dia juga dinamakan Al-Quranul Azim. Dia juga dinamakan As-Sabul Ul-Mathani. Kemudian dia juga dinamakan Asy-Syifa, Asy-Syafiyah, Al-Hamdu, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Kanzu, Asasul Quran, As-Salah, Al-Mathani. Banyak. Ini yang menamakan ini bukannya ini para ulama Quran. Ya itu surah Fatihah itu yang Nabi gunakan untuk merawat. Pasal itu namanya banyak. Pasal kegunaannya pun banyak. Berdasarkan kisah-kisah Nabi. Kita lihat kandungan secara umum. Surah ini dianggap sebagai penghulu segala surah dalam Al-Quran. Ia adalah ringkasan kepada keseluruhan isi Al-Quran yang mencukupi tauhid, janji dan berita gembira
bagi orang-orang beriman, ancaman bagi orang-orang kafir, ibadah dalam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, kisah dan kemenangan bagi orang yang taat dengan Allah, kisah serta kebinasaan bagi orang yang berharga. Semua perkara tersebut dijelaskan secara terperinci dalam 1 ayat 3 surah berikutnya. Ya. Surah Al-Fatihah dimulai dengan kalimat basmalah. Basmalah ini bismillah, sebagai petunjuk pada hamba Allah supaya memulakan sesuatu dengan basmalah. Kemudian manusia diajar mensyukuri nikmat Allah dengan memuji kebesaran dan keagungannya, sambil diajar juga cara berdoa, yaitu memulakannya dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa tersebut mudah diperkenankan. Setelah itu dijelaskan pula bahawa kuasa pemerintahan dan hari pembalasan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan, hidayah, taufik serta bimbingan ke jalan yang lurus dan benar untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau mesti dia di sana sudah ditekankan surat Fatihah ini digunakan untuk memulakan. Seperti tadi pun dimulakan dengan surat Fatihah. Kemudian apa cara kebanyakannya dimulakan dengan surat Fatihah. Di sini pun tadi bacakan doa pun sebelum doa Fatihah dulu. Supaya apa yang tadinya? Supaya mudah diperkenankan. Masalah itu perlu kita diamalkan terus dan berterusan surat Fatihah ini. Jadikan ia permulaan kita nih. Bangun tidur kah? Bukan sekedar doa-doa lain itu tetap dibaca. Memulakan hari dengan surat Fatihah. Kemudian ada kadang-kadang lepas sembahyang, selesai sudah sembahyang. Sedangkan sembahyang itu contoh sembahyang zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. 3 rakaat 3 kali sudah baca Fatihah. Tapi selesai sembahyang baca lagi surat Fatihah dalam wirid. Zaman Nabi ada beberapa golongan tidak cenderung menyuruh tu. Baca lagi baca Fatihah lepas sembahyang ni. Katakan sembahyang lagi. Jangan terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang lain. Ada beberapa pendapat. Dah kan sembahyang lagi ya. Dianggapnya Fatihah ini sembahyang lagi. Adakah Fatihah sembahyang saja? Fatihah surah, baca surah. Dan kita di wirid itu termasuk Fatihah dimasukkan dalam wirid. Wirid sudah sembahyang. Ada orang kebanyakan saat ini lepas sembahyang tak harus berdiri. Rugi sebenarnya lepas sembahyang. Sedangkan waktu lepas sembahyang itu adalah waktu yang mustajab berdoa. Banyak pengaruh-pengaruh terutama di media sosial saat ini dari negara luar yang merosakkan sebenarnya amalan-amalan yang sudah baik. Jadi orang gunakan bahasa hijrah juga di sini. Hijrah ke lebih